Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. Hasil perbincangan libat urus berkaitan penetapan harga beras putih yang dibincang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara perlu dibentang dan dimuktamadkan dalam mesyuarat seterusnya 20 Mac depan sebelum diangkat untuk pertimbangan jemaah menteri. Perdana Menteri meminta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengetuai dan menyelaras sesi libat urus berkenaan. Libat urus tersebut perlu mengambil kira harga belian padi, faktor bekalan, harga beras import dunia, kemampanan bekalan beras tempatan serta kesan kepada pengguna. Perdana Menteri turut mengarahkan program jualan murah termasuk jualan rahmah dan jualan agro madani diperbanyakkan supaya rakyat dapat membeli barangan keperluan harian termasuk beras pada harga lebih rendah berbanding pasaran. Bernas juga bersetuju untuk mempertimbangkan semula penawaran harga beras putih import dalam pasaran domestik supaya ianya boleh dijual pada harga lebih rendah sekaligus mewujudkan alternatif kepada rakyat untuk mendapatkan beras dengan harga lebih berpatutan. Kerajaan merancang untuk menganjurkan persidangan utama ekonomi Islam yang menjangkau amalan tradisional dalam beberapa bulan akan datang. Perdana Menteri berkata asas-asas perundangan Islam tidak boleh diabaikan tetapi pada masa yang sama wacana ekonomi Islam tidak seharusnya dapat hanya tertumpu kepada subjek perbankan dan kewangan tertentu sahaja. Beliau berkata demikian pada Majlis Ilmu Madani di Putrajaya malam tadi. Kementerian Luar pandang serius dan kesal dengan tindakan penyebaran satu salinan nota diplomatik bertarikh 20 September 2023 bertaraf sulit yang diterima Kedutaan Besar Malaysia di Rabat Maghribi. Wisma Putra sifatkan penyebaran dokumen itu tindakan tidak bertanggungjawab. Siasatan dalaman mendapati penyebaran bukan berpunca daripada pihak dalaman. Satu laporan polis juga telah dibuat bagi membolehkan siasatan dimulakan. Bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 bagi kelegaan kepada penjawat awam, terutamanya dalam membuat persiapan persekolahan dan Ramadan. Presiden QPEX mengingatkan penjawat awam berhemat dalam berbelanja dan mengutamakan keperluan. Beliau turut menyeru semua kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan badan-badan berkanun mengambil langkah sama memberikan bayaran insentif awal bagi menjaga kebajikan pekerja. Sistem pangkalan data utama padu selamat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil sekali lagi membuat penegasan susulan ada dakwaan sistem berkenaan digodam. Menurut beliau, sistem padu tidak alami apa-apa masalah kebocoran data. Mayat anggota bomba Muhammad Izzuan Ilyas, 42 tahun yang dikhawatiri lemas lepas terjatuh ketika menyelenggara bot di jeti pangkalan marin Sungai Mak Mandin, Butterworth ditemui selepas 19 jam operasi mencari dan menyelamat dilaksanakan. Jasad ditemui kira-kira 5.32 petang Jumaat. Di lokasi terakhir, dia dilaporkan terjatuh dalam radius 20 meter. Satu majlis penghormatan terakhir jenazah diadakan sebagai tanda menghargai komitmen Allahyarham sepanjang berkhidmat dalam pasukan JBPM. Dua lagi suspek ditahan disyaki terlibat kes kejadian langgar lari di Semenyih Selasa lepas. Ketua Polis Selangor percaya pihaknya akan menahan beberapa lagi individu lain berhubung kejadian terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lelaki yang maut itu positif dadah. Lelaki itu juga mempunyai 10 rekod lampau membabitkan dadah serta 1 rekod dikehendaki juga bersabit kesalahan dadah. Cubaan menyeluduk masuk dadah jenis syabu seberat 205 kg bernilai lebih 6 juta ringgit menggunakan perkhidmatan kurier di Sabah tumpas. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah berkata, tiada tangkapan dibuat setakat ini, namun usaha untuk mengesan pengirim dan penerima sedang dilakukan. Rampasan berkenaan merupakan yang terbesar setakat ini pernah direkodkan JKDM Zon Sabah. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah antarabangsa tumpas selepas 6 individu termasuk dalangnya ditahan dalam 3 serbuan berasingan di 3 negeri. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman berkata pihaknya turut merampas pelbagai jenis dadah seberat 83.45 kg dianggarkan bernilai 4.02 juta ringgit. Kesemua suspek direman sehingga 28 Februari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Masalah gangguan bekalan air yang berlaku di Pulau Pangkor, Perak sejak awal bulan ini pulih sepenuhnya. Menteri Besar berkata sektor pelancongan di pulau itu bersedia menerima semua kehadiran pengunjung. Masalah yang berpunca daripada kebocoran di beberapa saluran paip rentas dasar laut itu berjaya diselesaikan Lembaga Air Perak menerusi beberapa langkah mitigasi. Penggiat pelancongan juga telah kembali beroperasi seperti biasa. Pelaksanaan program Jualan Agro Madani di Melaka akan dipertingkatkan tahun ini dengan sasaran sebanyak 400 program melibatkan nilai jualan RM4 juta. Timbalan Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Lau Chi Cheong yakin sasaran itu berjaya dicapai selepas kejayaan tahun lalu. Sepanjang tahun lepas, Fama Melaka telah melaksanakan 304 program Jualan Agro Madani dengan nilai jualan berjumlah RM5.96 juta. Fama Melaka akan mengadakan 7 program pasar agro madani khas sempena Ramadan tahun ini. Ia akan diadakan di tapak pasar tani sedia ada antaranya di Bukit Katil, Tun Kudu, Jasin, Alor Gajah dan Masjid Tanah. Program membabitkan penyertaan 15 hingga 30 peniaga dan beroperasi mengikut jadual sepanjang Ramadan. Fama Melaka juga akan menambah 2 lokasi baharu pasar tani bagi memastikan pengguna mendapatkan bekalan keperluan harian pada harga berpatutan. Mulai bulan depan, 35,000 pemandu teksi dan 18,000 pemandu bas sekolah bakal menikmati caruman perkeso. Ia akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Menurut Menteri Pengangkutan, 90% akan dibiayai menerusi peruntukan Kementerian Keuangan melalui perkeso, manakala 10% lagi akan ditanggung oleh Kementerian Pengangkutan. Kerajaan Negeri Sembilan menyasarkan kehadiran 12,000 pelancong Bangladesh berpendapatan tinggi tahun ini. Usaha sedang dilakukan bagi menarik kemasukan pelancong dari Bangladesh menerusi kerjasama dengan pemain industri mereka. Antara faktor kekurangan pelancong dari negara terbabit berikutan masalah permohonan visa yang mengambil masa untuk diluluskan berbanding negara jiran yang hanya mengambil masa 3 hari. Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia pada Jumaat menerima menghadap isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Istana Negara. Sesi menghadap itu bagi membincangkan beberapa perkara mengenai Persatuan Pandu Puteri Malaysia dengan Seri Paduka Baginda yang juga berperanan selaku penaung diraja Persatuan. Dr. Wan Azizah yang juga Yang di-Pertua PPPM turut diiringi timbalan Yang di-Pertua PPPM dan Ketua Pesuruhjaya PPPM. Cuaca panas yang melanda utara tanah air menyebabkan peningkatan kes kebakaran terbuka melibatkan ladang pertanian. Pengarah JPPM Perlis menyatakan bagi meminimalkan kes pembakaran terbuka, petani perlu merujuk Jabatan Pertanian tentang pengurusan jerami padi. Pada Januari 2024, JPPM Perlis merekodkan 45 kes kebakaran terbuka namun melonjak kepada 135 kes menjelang pertengahan Februari lalu. Hari Ahad diisytiharkan sebagai Hari Batik bagi penjawat awam dan seluruh penduduk Terengganu. Ia sebagai sokongan terhadap industri batik dan medium mempromosikan salah satu produk bermutu serta berkualiti tinggi itu kepada pelancong. Penetapan pemakaian batik itu tidak terhad kepada penjawat awam tetapi juga bagi sektor swasta, usahawan dan mereka yang bekerja sendiri digalakkan memakainya pada hari tersebut. Setelah 3 tahun tidak diadakan sambutan Cap Gourmet yang menjadi acara tradisi di Pulau Langkawi sejak 2014 kembali dengan pelbagai pengisian kebudayaan. Lebih 2,000 pengunjung pelbagai kaum dan agama termasuk pelancong membanjiri dataran Lang. Paling mendapat perhatian acara membaling limau ke laut selain tarian kebudayaan. Acara kemuncak pengunjung disajikan dengan pertunjukan bunga api.
Unit drama TV RTM mengungguli anugerah telenovela ke-9 apabila memenangi 5 kategori yang dipertandingkan. Kemenangan diperoleh daripada telenovela Pekan Kecil Kampung Terpencil yang turut mengungguli kategori drama terbaik. Pengarah dan penulis skrip Wan Azam Wan Daud pula diumum pemenang bagi 2 kategori iaitu pengarah terbaik dan penulis skrip terbaik. 2 lagi kategori menjadi milik Izhar Masuri, penyunting terbaik, dan Razwan Romli, pengarah seni terbaik. Masjid di bawah seliaan JAKIM iaitu Masjid Negara di Kuala Lumpur serta Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin akan mengadakan solat sunat hajat hari ini bagi mendoakan kesejahteraan umat Islam di Palestin. Masjid dan surau di wilayah persekutuan di bawah seliaan Jawi turut diminta untuk melakukan perkara yang sama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Hal Ehwal Agama berkata pihaknya mengecam dan mengutuk perbuatan tidak berperi kemanusiaan Zionis itu. Lebih 85% projek perkilangan yang diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2023 telah dilaksanakan setakat ini diterajui MITI dan agensinya MAIDA. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata, bagi tempoh itu sebanyak 2,386 projek perkilangan telah diluluskan. Beliau juga menyifatkan pencapaian pelaburan berjumlah RM329.5 bilion bagi 2023 sebagai mencerminkan pemulihan dan kebangkitan semula ekonomi negara. Inflasi Malaysia kekal rendah pada 1.5% Januari lepas, kadar sama sejak November 2023. Mata indeks harga pengguna IHP dicatatkan pada 131.4 mata berbanding 129.5 mata tempoh sama tahun sebelumnya. Ketua Perangkawan berkata berbanding negara-negara terpilih lain, inflasi di negara ini lebih rendah dari Amerika Syarikat, Korea Selatan dan zon Eropah dan Indonesia. Malaysia buat masa ini belum bercadang untuk mengenakan cukai penggunaan bahan api penerbangan mampan SAF seperti yang dilakukan Singapura. Menteri Pengangkutan berkata walaupun penggunaan SAF digalakkan, pelaksanaannya boleh memberi kesan kepada harga tiket penerbangan. Beliau mengulas sama ada Malaysia akan mengikut langkah Singapura mengenakan levy bahan api hijau ke atas penerbangan mulai 2026. TRX Cities yang Berhad berjaya menarik pelaburan RM8 bilion dalam Tun Razak Exchange TRX yang mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap negara untuk menjadi hub kewangan antarabangsa. Antara pelabur termasuk dari Australia, United Kingdom, Indonesia dan China. TRX yang berkeluasan 70 ekar dilengkapi dengan kemudahan terkini dan infrastruktur bertaraf dunia. Ketika ini penghunian pusat beli belah TRX telah mencapai 100%, manakala penghunian pejabat 70%. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kerana memudahkan urusan menghantar 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai $1.2 juta daripada Malaysia kepada warga Palestin di Gaza. Ia hasil sumbangan rakyat Malaysia. Selain bantuan tahunan, Malaysia telah menyumbang tambahan $2.1 juta kepada agensi bantuan untuk pelarian Palestin di Asia Barat. Dalam pada itu, delegasi 5 ahli parlimen diketuai Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin mengadakan lawatan khas ke Mesir sejak Rabu lalu sebagai sokongan padu Malaysia terhadap isu Palestin. Delegasi itu akan membuat lawatan ke lintasan Rafah, Gaza di mana bekalan kecemasan dan bantuan kemanusiaan dari Malaysia disalurkan menerusi kerjasama Mesir dan UB Ihsan. Bantuan merangkumi ubat-ubatan, makanan dan bekalan keperluan musim sejuk. Semua negara seharusnya tidak mengiktiraf pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin. Dasar rejim Zionis di wilayah Palestin yang diduduki telah melanggar undang-undang antarabangsa serta mencabuli hak rakyat Palestin dan perlu dihentikan serta-merta. Perkara itu ditegaskan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan ketika menyampaikan kenyataan lisan pada sesi pendengaran awam berhubung isu Palestin di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda. Lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jepun membuka peluang luas dalam memperkasa 3 bidang utama, TVET, sektor halal dan pengurusan bencana. Ia juga meningkatkan hubungan dagangan dua hala berkaitan industri halal. Keberhasilan ini dicapai Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid sebagai tindakan susulan selepas lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara matahari terbit itu Disember lalu.
Maharaja Jepun Naruhito menyantuni 6,000 pelawat yang hadir di Istana Imperial sempena ulang tahun ke-64-nya semalam. Baginda disertai isteri Maharani Masako, anak perempuannya Puteri Mahkota Aiko serta abangnya Putera Mahkota Akishino, Putera Mahkota Kiko dan Puteri Kako. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.